InsyaAllah kita akan mulakan sekejap lagi kita punya FB Live. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa khabar semua sahabat-sahabat Facebook saya? Mudah-mudahan saya doakan tuan-tuan dan puan-puan pada ketika ini saya sedari berada dalam keadaan sihat dan mendapat rahmat dan juga hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita terus meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah esok kita dah masuki kita punya PKPP, Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, dan alhamdulillah banyak dah kelonggaran yang diberikan kepada rakyat Malaysia, termasuklah yang ramai tunggu-tunggu pergerakan ataupun merentas negeri. InsyaAllah mungkin minggu ni ramai yang balik kampung dan sebagainya. Yang penting kita menjaga keselamatan kita, menjaga keselamatan ahli keluarga kita, mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dengan adanya penjarakan sosial, kan, memakai mask, sanitizer, mengelakkan tempat-tempat yang sesak, tempat yang sempit dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan dalam keadaan kita menikmati sedikit kesenangan setelah kita melalui tempoh kesusahan, tapi masih dalam keadaan kita berjaga-jaga agar COVID-19 ini tidak bertambah, teruklah di negara kita. Kita doa mudah-mudahan keadaan negara kita semakin baik, mudah-mudahan kita dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih sempurna lagi lepas ni. InsyaAllah live kita pada malam ini dalam kulim ataupun kuliah 15 minit saya pada malam ini, saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat sekalian tentang macam mana kita nak proses membina insan yang seimbang. Insan yang seimbang, cemerlang dalam segala aspek yang ada dalam diri dia. Secara umumnya, fakulti ataupun aspek penting yang ada dalam diri seseorang manusia itu merangkumi pertama sekali aspek rohani. Yang ada nama rohani itu jangan terasa pula, aspek kerohanian ataupun spiritual. Yang kedua, aspek intelektual, pemikiran. Dan yang ketiga, aspek fizikal. Jadi insan yang cemerlang, kita perlu ada keseimbangan dalam pembangunan diri kita, dalam peningkatan kualiti diri kita, yang merangkumi aspek spiritual, intelektual dan juga fizikal. Sekiranya kita cemerlang dalam ketiga-tiga aspek ini, kita akan dapat mengawal diri kita. Kita dapat mengawal emosi kita, supaya apabila kita menghadapi sesuatu permasalahan yang ada di luar sana, cabaran-cabaran dalam kehidupan kita yang ada di luar sana, kita dapat hadapinya dengan rasional, dengan tenang, membuat keputusan yang baik, keputusan yang cemerlang, keputusan yang bijak, kerana kita mengetepikan, tidak menjadikan nilai emosi itu ke hadapan, tetapi kita mendahulukan nilai rasional, tahap intelektual yang tinggi, tahap pemikiran kita yang waras, dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama,
kita bangunkan diri kita agar cemerlang dalam aspek intelektual, dalam aspek spiritual. Kita ambil aspek spiritual dulu, ataupun aspek kerohanian. Dengan mudah fahamnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Spiritual kita, rohani kita, hubungan kita dengan Maha Pencipta. Bagaimana untuk kita menyuburkan, untuk kita perkukuhkan nilai kerohanian kita, tak dapat tidak kena kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kaedah-kaedah ibadah yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni pun dekat sangat dengan kita setiap hari. Walaupun dalam konteks COVID-19 ini kita mungkin ada halangan ataupun ada kekangan untuk hadir ke rumah-rumah Allah, tapi kita telah pun membuktikan sepanjang daripada awal PKP dulu, kita berada di rumah-rumah kita, kita telah menghidupkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama yang kita menyentuh tentang aspek rohani kita, solat berjemaah kita, zikir kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bersalawat kita ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca Al-Quran, Ramadan baru ini kita berpuasa, malam kita bertarawih, bertadarus Al-Quran, bangun sahur kita qiyamul lail lagi, kemudian bersahur lagi, kemudian sembahyang sunat lagi, dah masuk subuh kita buat pula solat sunat fajar lagi, dah di awal pagi buat pula sunat duha, dan sepanjang hari kita berzikir, berselawat, beristighfar. Semua ini dalam konteks untuk membina kekuatan spiritual. Jadi kita orang Islam, kita perlu membina kekuatan spiritual dengan sebaik yang mungkin. Dan ini pun yang menjadi kekuatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu. Bagaimana Nabi membina kekuatan para sahabat. Contohnya sahabat-sahabat yang terlibat dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks beberapa siri peperangan dalam Islam dulu. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi ini membina kekuatan selain daripada kekuatan fizikal, dengan kelengkapan tentera dan sebagainya yang ternyata memang orang kata apa, tidak secanggih tentera lawan, tetapi kerana ada kekuatan spiritual yang dibina dalam diri setiap sahabat, maka ianya memberi sesuatu impak kepada kekuatan fizikal seseorang itu. Jadi dalam konteks kita pada ini, yang pertama untuk menjadikan kita insan yang seimbang, cemerlang, perlu kita bangun secara seimbang. Pertamanya adalah aspek kerohanian kita. Dan Allah Subhanahu Taala pada ketika ini, saat usia kita dipinjamkan ke muka bumi Allah Taala pada ketika ini, kita masih lagi diberi kesempatan. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah, kewarasan berfikir, kekuatan fizikal yang membolehkan kita terus beribadah pada Allah Subhanahu Taala untuk memperkukuhkan hubungan spiritual kita dengan Allah Taala. Justru itu, setiap saat daripada hidup kita isilah dengan amalan kerohanian bagi membina kekuatan kita kepada Allah Subhanahu Taala dengan melalui segala aktiviti rutin harian dengan baik, yang mana ia dapat membina kekuatan spiritual kita. Yang kedua, kita perlu seimbangkan kecemerlangan diri kita dengan membina kekuatan intelektual. Knowledge kita, ilmu kita kena bertambah, supaya membolehkan untuk kita meneruskan kehidupan kita dengan berpandukan kepada ilmu pengetahuan yang betul. Allah angkat darjat orang yang beriman apabila kita menjadi orang yang berilmu. So ini janji Allah Subhanahu Taala kepada kita. Jadi sebagai seorang Muslim, tak dapat tidak kita kena hari-hari untuk meningkatkan tahap intelektual kita, tahap penguasaan ilmu pengetahuan kita dalam pelbagai aspek. Asalkan ilmu tu ilmu yang baik, ilmu yang dapat menambah kekuatan intelektual kita, yang mana dengan mempunyai kekuatan intelektual akan meningkat keimanan kita kepada Allah Ta'ala, maka kita perlu tambahkan ilmu kita melalui pelbagai sumber. Sahabat-sahabat yang ada di luar sana pada malam ini mendengar live saya pada malam ini juga adalah salah satunya untuk meningkatkan tahap pengetahuan kita, intelektual kita. Mungkin perkongsian saya perkara yang biasa, tetapi ia sedikit sebanyak dapat menambah kekuatan intelektual kita. Jadi kita kena pelbagaikan proses untuk meningkatkan kekuatan intelektual kita.
melalui pembacaan, melalui yang kata melihat video-video majlis-majlis ilmu, melihat ceramah-ceramah dan sebagainya, melalui apa saja sumber yang ada. Kalau kat rumah kita tu macam-macam buku, majalah dan sebagainya, perkongsian dengan sahabat-sahabat kita, apa saja asalkan kita dapat meningkatkan tahap intelektual kita. Dan yang ketiga, kita perlu seimbang, kecemerlangan, perlu menjadi insan yang cemerlang, yang seimbang juga dalam aspek kecemerlangan dan kekuatan fizikal kita. Ini tak dapat dinafikan. Kalau kita tak kuat, bagaimana untuk kita nak beribadah kepada Allah? Kalau kita tak kuat, macam mana kita nak melakukan kerja-kerja, usaha-usaha untuk meningkatkan tahap intelektual kita? Tahap spiritual kita, dia datang juga bersumberkan daripada kekuatan fizikal kita. Jadi di mana datang kekuatan fizikal kita? Kena adalah usaha untuk meningkatkan kesihatan tubuh badan kita melalui pemakanan yang sihat, senaman, kan? Makanan-makanan yang menyihatkan tubuh badan, elakkan makanan-makanan yang boleh memudaratkan tubuh badan kita. Selain daripada prinsip asas kita orang Islam, kena makan makanan yang halal dan tayyibah, halal dan bersih. Tapi di masa yang sama, memastikan pemakanan itu juga menyumbang kepada kesihatan tubuh badan kita. Dan diperkukuhkan lagi dengan amalan tambahan yang lain, senaman, aktiviti-aktiviti yang boleh mendatangkan kesihatan tubuh badan kita. Dan apabila kita sihat tubuh badan, maka boleh memberi kekuatan kepada diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang lain. Jadi kita menggarapkan ketiga-tiga aspek dalam diri kita ini secara seimbang, so kita dapat memacu diri kita kepada keadaan yang lebih baik lagi untuk kita melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti dalam kehidupan kita. Jadi kalau salah satu daripada aspek ini kita pincang, kita lemah, dia menjadikan diri kita tidak seimbang. Ada orang dia kuat fizikal saja, badan cantik, kemas, exercise kuat, tapi ibadah spiritual lemah, kan? Ilmu tak banyak, jadi tak seimbang. Ada orang mungkin duduk beribadah saja, semayang saja, kan, semayang malam tak berhenti, kan? Tapi kesihatan tak jaga pun tak boleh juga. Ada orang duk asyik tambah ilmu melalui pembacaan saja, perkukuhkan intelektual dia saja, tetapi aspek fizikal, kesihatan tubuh badan tak jaga, kan? Hubungan dengan Allah Ta'ala melalui ibadah-ibadah kerohanian pun lemah, pun tak boleh jaga. Jadi kita kena kukuh kita punya spiritual kita, kerohanian kita, kukuh intelektual kita, kukuh fizikal kita, maka kita boleh kawal dalaman diri kita termasuk emosi kita dengan baik. Maka apabila kita cemerlang dalam ketiga-tiga aspek ini, termasuk juga emosi kita boleh kawal, maka kita boleh menghadapi cabaran-cabaran yang mendatang dalam kehidupan kita itu dengan baik. Kerana sesungguhnya hari ini cabaran yang ada di luar sana dalam menghadapi rona-rona kehidupan kita ini, ada macam-macam yang terbentang di luar sana. Walaupun lepas ini kita dah boleh bergerak bebas, tapi kita diingatkan hati-hati dengan dalam konteks corona ni, hati-hati, suruh ikut prosedur SOP dan sebagainya, makna dia aspek itu. Tapi yang cabaran sedia ada, isu-isu semasa yang sebelum ni pun, sebelum isu COVID lagi, isu-isu semasa, tarikan-tarikan kepada perkara-perkara negatif itu masih ada lagi di luar sana. Kalau kita tak ada kekuatan yang betul, maka kita mungkin terpengaruh. Jadi kita kena ada proses pembangunan diri yang seimbang dan kukuh ini, supaya apa saja cabaran yang ada di luar sana kita boleh hadapi dengan baik. Kita boleh mengekalkan nilai diri kita sebagai seorang Muslim yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dengan keadaan walau apa saja cabaran yang ada di luar sana, kita boleh hadapi dengan baik, dan insya-Allah kita akan mampu membina cita-cita kita, kejayaan yang kita impikan dalam hidup kita, satu persatu insya-Allah, sehinggalah tercapai apa yang kita impikan dalam hidup kita. Kalau pelajar, mungkin dia nak belajar, nak jadi insan yang cemerlang. Kalau dia penyiar awam, dia nak bekerja dengan baik sampai kerjaya dia meningkat. Kalau dia berada dalam sektor swasta pun sama, dia akan meningkatkan kerjaya dia. Kalau orang yang meniaga, dia nak meniaga sampai dia berjaya.
dapat keuntungan dan dapat menyumbang balik pada masyarakat dan sebagainya. Makna apa saja yang kerjaya yang kita pilih, career yang kita pilih, rezeki yang Allah lorongkan kepada kita pada hari ini, maka bertitik tolak daripada kecemerlangan yang ada pada diri kita. Kalau kita cemerlang, kita seimbang dalam pembangunan diri kita, maka kita boleh meneruskan kehidupan kita dengan kata apa, skop masing-masing, kata apa, kedudukan masing-masing dengan baik. Yang pentingnya kita nak menghadapi ataupun mencapai kecemerlangan yang kita impi-impikan, dan inilah merupakan sesuatu yang diinginkan oleh semua orang. Ketika mana dia hayat dia di atas muka bumi Allah SWT ini, dia mengimpikan yang terbaik dalam segenap aspek hidup dia. Jadi kita lebarkan lagi kata apa, hasrat beliau tersebut ataupun apa yang dia telah disetkan dalam minda seseorang itu untuk cemerlang. Kita tidak sekadar terhenti di dunia saja. Kecemerlangan kita itu kita nak persembahkan kepada Allah SWT ketika kita kembali bertemu dengan Allah nanti. Itulah yang menjadi satu impian kepada semua orang yang sepatutnya. Jadi kita hadapi semua keadaan ini dalam keadaan kita di masa sama bina kekuatan diri kita dengan baik, dan insya-Allah mudah-mudahan segala cabaran yang ada di luar sana kita dapat hadapi dengan baik, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan mencapai impian dan harapan kita yang selama ini kita kata impikan, dan insya-Allah mudah-mudahan akhir sekali kita akan mendapat keberkatan dan juga rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira itu saja. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian saya. Saya tidak ada niat lain melainkan untuk sama-sama kita kata apa, mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira itu saja kulim kita pada malam ini. Insya-Allah kita jumpa lagi di masa-masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.